Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran Seni Visa 2 STPN Kertas 970/2 iaitu berkaitan dengan lukisan gubahan ataupun perekaan. Okey, hari ini kita nak belajar tentang gubahan ataupun perekaan identiti korporat. Apakah yang dimaksudkan dengan identiti korporat? Identiti korporat ialah lambang atau tanda pengenalan bagi sesuatu organisasi, kelab, persatuan atau perniagaan. Contohnya, logo, simbol, nama syarikat yang menjadi lambang ataupun trademark, iaitu melibatkan konsep atau tema yang hendak ditunjukkan melalui kad perniagaan ataupun business card, kepala surat, sampul surat, kenderaan, uniform, cenderahati dan lain-lain. Ini contoh identiti korporat bagi sesebuah syarikat sebagai lambang ataupun sebagai trademark syarikat tersebut. Ianya diletakkan pada baju, topi, gelas, beg dan lain-lain supaya orang ramai mengenali identiti korporat ataupun mengenali syarikat tersebut. Ini juga contoh identiti korporat yang diletakkan pada baju, pada tanda nama, surat dan sebagainya sebagai trademark ataupun sebagai lambang sesebuah syarikat. Ini juga contoh identiti korporat yang diletakkan pada kenderaan sebagai lambang ataupun trademark syarikat tersebut supaya orang ramai mengenali syarikat tersebut. Logo adalah penting dalam menunjukkan atau memaparkan identiti korporat sesuatu syarikat. Logo terbahagi kepada 3 jenis iaitu logo huruf, logo representasi dan juga logo campuran. Ini adalah logo huruf. Logo huruf dihasilkan menggunakan tipografi sahaja. Ini pula ialah logo representasi. Logo representasi dihasilkan menggunakan simbol atau bentuk sama ada secara organik, bentuk organik ataupun bentuk geometri. Jika pelajar lihat di hadapan, terdapatnya bentuk organik seperti shell dan bentuk geometri seperti Mercedes, bentuk-bentuk yang terdapat pada kenderaan. Ini pula ialah contoh logo campuran. Logo campuran ialah gabungan di antara tipografi ataupun tulisan dan juga ilustrasi ataupun simbol. Contohnya jika pelajar lihat pada logo Persatuan Bola Sepak Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia itu adalah tipografi, dalam bentuk tipografi. Manakala di bahagian atas terdapatnya harimau, bola, itu adalah ilustrasi ataupun simbol. Ini adalah campuran ataupun gabungan di antara tipografi dan juga ilustrasi. Ini adalah contoh dalam proses penghasilan logo. Berdasarkan gambar di hadapan, pelajar akan dapat lihat idea asal logo ialah daripada
bentuk tangan yang sedang menggenggam. Proses yang pertama, pelajar akan membuat lakaran bentuk tangan tersebut. Kemudian seterusnya pelajar akan menghasilkan rupa bentuk yang lebih ringkas, yang lebih mudah, dan seterusnya terhasillah rupa bentuk yang ringkas dan mudah untuk dikenali oleh orang ramai. Seperti yang pelajar lihat di hadapan, daripada bentuk tangan yang bentuk realistik, kemudian distylisasikan, diolah menjadi bentuk yang lebih mudah. Ini juga contoh penghasilan reka bentuk logo. Subjek utama logo tersebut adalah berasal daripada siput. Jika pelajar lihat di sebelah atas tersebut, terdapatnya rupa bentuk siput yang realistik, yang betul. Kemudian pelajar juga dapat lihat contoh beberapa reka bentuk logo yang dihasilkan. Rupa bentuk logo tersebut hendaklah dipermudahkan supaya mudah dikenali oleh orang ramai. Ini juga contoh reka bentuk logo. Subjek utama tersebut ialah ayam. Daripada ayam tersebut, reka bentuk logo tersebut diolah, distylisasikan sehinggalah menghasilkan logo dalam bentuk yang ringkas. Seterusnya kita lihat beberapa lagi contoh reka bentuk logo. Ini subjek utama ialah burung helang. Okey. Pelajar akan dapat lihat pelbagai rupa bentuk logo yang mudah dan ringkas. Ini juga contoh penghasilan reka bentuk logo daripada burung. Burung tersebut dalam bentuk realistik, kemudian dipermudahkan hinggalah terhasilnya logo yang pelajar lihat, iaitu yang berwarna hijau. Ini pula ialah contoh soalan yang berkaitan dengan identiti korporat. Anda dibekalkan dengan dua helai kertas lukisan. Kertas lukisan pertama hendaklah digunakan untuk menjawab soalan A, manakala kertas lukisan kedua digunakan untuk menjawab soalan B. Berdasarkan gambar di bawah, anda dikehendaki meneliti rupa bentuk rama-rama, buat olahan rupa bentuk tersebut untuk dijadikan logo bagi syarikat seseri suri. Kertas A, iaitu kertas yang pertama, pelajar hendaklah membuat satu lakaran rupa bentuk subjek utama. Yang ini pelajar hendaklah menghasilkan secara realistik. Dan membuat 4 lakaran kenip thumbnail untuk olahan reka bentuk logo. Yang ini pelajar hendaklah menghasilkan secara ringkas sahaja. Kemudian kertas yang kedua, pelajar hendaklah membuat satu lukisan logo dengan memilih satu olahan reka bentuk dalam lakaran A di atas. Ini adalah gambar subjek utama kita, iaitu rama-rama. Pelajar hendaklah meneliti reka bentuk rama-rama untuk menghasilkan lakaran berdasarkan soalan yang diberi. Untuk kertas yang pertama, pelajar hendaklah melukis rupa bentuk rama-rama secara realistik. Di sini pelajar boleh menggunakan pelbagai media seperti pensel warna dan sebagainya supaya ianya nampak menarik. Kemudian pelajar akan membuat 4 olahan reka bentuk. Ini adalah contoh 4
olahan reka bentuk rama-rama dalam bentuk yang lebih ringkas dan lebih mudah. Ini ialah untuk kertas yang kedua. Pelajar hendaklah menghasilkan logo yang sempurna. Daripada empat olahan, pelajar akan memilih satu sahaja untuk dihasilkan dalam kertas yang kedua. Ini ialah contoh olahan yang pertama. Pelajar memilih olahan yang pertama, kemudian pelajar akan menghasilkan dengan sempurna seperti meletakkan juga nama syarikat, Seseri Suri. Ini contoh logo syarikat yang pelajar hasilkan tadi yang dipamerkan pada barangan syarikat, supaya orang ramai akan mengenali dan juga sebagai trademark syarikat tersebut. Tugasan pelajar pada hari ini, anda dibekalkan dengan dua helai kertas lukisan. Kertas lukisan pertama hendaklah digunakan untuk menjawab soalan A, manakala kertas lukisan kedua digunakan untuk menjawab soalan B. Berdasarkan gambar di bawah, anda dikenaki meneliti rupa halia tersebut. Buat olahan rupa bentuk tersebut untuk dijadikan logo pada topi bagi syarikat Halogen. Kertas pertama, pelajar hendaklah membuat satu lakaran rupa bentuk subjek utama dan membuat 4 lakaran thumbnail untuk olahan reka bentuk logo. Manakala kertas yang kedua, pelajar hendaklah membuat satu lukisan identiti korporat topi dengan memilih satu olahan reka bentuk logo dalam lakaran A di atas. Ini adalah contoh gambar subjek utama kita, iaitu halia. Jadi pelajar hendaklah meneliti halia tersebut untuk menghasilkan lakaran berdasarkan soalan yang diberi. Untuk kertas pertama, pelajar hendaklah melukis satu sahaja subjek matter secara realistik. Pelajar boleh masukkan tone, jalinan dan sebagainya dan menggunakan pelbagai media lukisan supaya ianya nampak lebih menarik dan realistik. Kemudian pelajar juga akan menghasilkan 4 reka bentuk halia untuk menghasilkan logo syarikat Halogen. Di sini pelajar hendaklah menghasilkan secara ringkas saja. Kemudian kertas yang kedua, pelajar akan menghasilkan lukisan topi dan terdapatnya logo yang pelajar hasilkan, yang pelajar lukis dia di kertas pertama. Kemudian pelajar akan hasilkan logo tersebut dan dipamerkan pada topi. Sekian, terima kasih. Bertemu kembali kita dalam video akan datang.